Assalamualaikum Zuhair. Dengar kejap Halo. Sir. Oh, Alhamdulillah. Okey. Ada. Macam mana dah dapat soalan exam lah? Oh, dah dapat saya. Berapa semua? Apa soalan exam? Semua. Semua. Oh, saya ambil 2 paper je exam ni. Oh, cantik. So, dua-dua dapat? Dah dapat dah. Due date bila? Kalau Constitution 1 tu 21 Julai. 21 Julai. Kita punya 17. Kita punya 17 dah. 17. Oh, Pun saya tak boleh nak kata apa sebab dia orang ni apa? Dia orang yang setkan oh. Oh, 17 dah saya. Bukan hari tu 10 Bukan 10 saya. 10 lah. Tengok betul-betul saya pun tak berapa perasan. Mana dia? Bisa hari tu ada kan? Mana? 17. Tengok sekali. Saya dah tengok juga. Sebab saya pun dah confuse lah. Banyak sangat kan? Tapi rasa macam sekejap je. Kau ni pun dah 3 bulan kat rumah tu. Tu lah sekejap. Sekejap gila. Dapat dah tengok Opah Hibran. Fitri, kita punya 10 Julai saya ada WhatsApp. 10 Julai, okey. Right. So Fitri ambil apa? Buah paper. Constituent dengan Constituent Thoughts dengan Admin Law. Admin Law Opah Hibran did. Admin Law lupa lah. Belum lagi. Belum lagi. Minggu depan. Tak kena cuti lah. You all tak payah cuti tak? Kena cuti. Ada yang kena ambil cuti tak? Mana yang lain Apa-apa yang orang nak tanya? Selain daripada soalan exam. Soalan exam apa? Saya pun dah kena buka jugalah nak tahu. Sat lagi kot apa? Hampa tanya exam punya, kita duduk selamba jawab, kita tengok exam mampu. Soalan exam. Julai betul? Last year. First on psychiatric injury kan. Second is on second on economic loss. So boleh buat kan? Nampak okey kan? Hari tu kita stop dekat mana? Siapa ingat? Selain daripada nak buat presentation hari ni, ada siapa-siapa ingat tak?
Fitri ke Rosli atau Zuhair? Siapa-siapa yang tahu? Kita stop kat mana? Tak ingat eh? Tak ingat lah. Recording pun I tak bagi je. Sebab yang tu dua-dua jatuh dalam duty kan soalan exam. Tapi soalan exam dia cover tiga-tiga kan. Ana Siapa-siapa pun tak ingat kita stop kat mana? Ni saya buka ni kerana saya ingat dia kata kita cover gitu. Patutnya kena cover di bridge dengan damage lah. Ada lain yang nak masuk ni. Apalah kita proceed je lah. Boleh? Hari ni hampa buat presentation kan? Ada? Hai guys. Ada orang buat presentation eh? Ada. Ada eh? Kita nak buat presentation. Fitri group mana? Sekali dengan Rosli dengan Zuhair? Tak, group satu dengan Malin. Oh. Tak apa, kita jalan dulu. And then saat lagi dah ramai masuk. Oh, kita start lah. Start dengan mana presentation? Kita start dengan chapter 7 ni lah. Negligent breach of duty. Sebab Kristina, Ya. remember kita berhenti kat mana? Last week saya tak attend. Oh, tak attend. Okay. Sir. Apalah kita start dengan breach of duty lah. Ya. Kita ada 3 jam Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan breach So, breach is lanjutan daripada duty. Di mana duty kita establish dulu. Once you establish the duty, then kita kena tengok sama ada dia breach that duty or not. So, duty adalah lain, breach of duty adalah lain. So, test dia berbeza. So, test dalam duty apa dia? Kristina? Reasonable man test? No, test dalam duty. Neighbor test? Neighbor test. Neighbor principle. Yes, Neighborhood neighborhood principle tu neighborhood test lah ya. So kita pakai test tu, dalam test tu ada apa? The relationship kan between three element. Macam mana kita nak prove relationship tu ada ke tak? Close. macam employer dengan employee macam tu. Macam mana kita nak prove? Dia test apa yang kita nak kena buat? Proximity. Proximity dengan? Satu apa? Kena ingat proximity maksudnya orang tu kena dekat dengan kita. Dengan? Kita kena? Proximity and? Dengan reasonableness. Mana ada? Bukan reasonableness. Okay, the rest yang baru masuk, soalan saya ialah duty, proximity, campur. Malina, Fazira, Sarah. Apa dia punya test tu?
Duty sama dengan proximity campur Circumstance. Ana. Apa ni? 83. Siapa 843198 84 ni apa dia? Nombor IC ke? Hello? Siapa yang 84 ni? 8431986194 ni siapa? Kalau tidak saya remove. Who is this? Can you answer me? Tak ada. Oh, tak ada, saya remove ni. Siapa yang 8431986184 ni? Tolong jawab. Kadang-kadang orang ni saya remove je lah. Saya rasa saya remove je. Dah remove dah. Okey, apa dia punya formula? Duty sama dengan proximity plus yes, I'm waiting. Somebody? Foreseeability. Apa dia maksud possibility tu? Fitri? Maksudnya, is it we can foresee that is a potential victim? So kalau ikut, we can foresee that the person is potential or suffering or injury because of our act. So kalau bahasa biasanya orang tu dekat dengan kita nampak. Itu je. Ya, bahasa Melayu biasa kita ialah orang tu dekat dengan kita dan kita nampak. Kita nampak dengan mata hati bahawa siapa-siapa yang dalam keadaan yang sama akan nampak orang tersebut akan suffer injury, kemungkinan akan suffer injury. Macam kita bawa kereta, orang tu kita nampak dekat dengan kita dan kita boleh nampak kalau kita tak jaga, kita akan langgar dia. So dua je, simple. Orang dekat dan kita nampak. Nampak dia bukannya nampak dengan mata sahaja, kita mata hatilah. Meaning kita boleh fikir. Kita boleh fikir, kita boleh nampak, kita foreseeable. Foreseeable is kita anticipate. Kita dah boleh anggar. Anticipate dalam bahasa Melayu dah. Penglibatan. Macam mana? Penglibatan. Kita boleh foresee lah, kita boleh nampak lah benda tu akan terjadi kepada orang tersebut. Okay, so right, that is duty. Now sekarang kita tengok breach of duty. So kalau breach of duty, dia punya standard ialah, dia punya test ialah reasonable man test. Adakah reasonable man akan dalam keadaan tersebut nampak breach tu akan berlaku atau tidak? Ada soalan? Saya rasa macam kita dah buat ni.
Ada yang rasa kita dah buat ke belum? So, tak apalah. Muhammad, kita dah buat belum? Rasa banyak kali buat ni. Okay, whatever it is. So, kita nak identify is the reasonable man test. So, macam mana kita nak identify sama ada orang tu breach ke tidak, ya? Sama ada breach ke tidak, dia ada standard yang saya pernah tunjukkan. Cloak dia naik daripada kiri ke kanan. Biasa nampak yang saya tunjuk cloak tu? Ada tak? Ada. Ada? Ada, Fitri? Tak dengar? Yang macam bell curve tu kan? Okay. So, maksudnya, as I mentioned, reasonable man test ialah test yang kita identify sama ada orang tu buat perbuatan dia di bawah garisan reasonable man ataupun di atas dia punya garisan reasonable man. Kalau perbuatan tu atas, maksudnya macam you pass exam lah. Kalau you pass exam lebih 50, maka you selamat lah. You tak buat sesuatu yang dianggap sebagai melanggar breach ataupun you breach that duty. So kalaulah you punya perbuatan di bawah line standard di bawah standard, maka itu consider as breach. So reasonable man test kita identify sama ada soalan yang kita nak letak sama ada breach tu pada standard yang tertentu, kita akan tanya kepada reasonable man. So kalau you tengok judges, dia kadang-kadang dia tak ambil reasonable man tapi dia gantikan dia sendiri sebagai reasonable man. Okay? Dia sebagai reasonable man, walaupun dia sebagai profesional yang tahu tentang undang-undang, tetapi dia kirakan dirinya sebagai orang biasa juga. Sebab pada asasnya dia macam orang biasa, pergi dan balik daripada kerja. So, sekarang ni kita nak tengok sama ada sampai mana. So, itu kalau you baca, you akan nampak lah. So, kita ambil satu case. For example, Government of Malaysia dengan Jumat. So, ini di mana seorang pelajar, dia will prick the plaintiff tight with pin. So, bila plaintiff ni dia kalih, then dia terkontak dengan sharp end of a pencil that the people was holding. Ni kadang-kadang dia orang nak main budak kat sekolah. Dulu kita kat sekolah pun buat benda yang sama. Kita cucuk orang, kita panggil orang, bila dia kalih, kita ada benda, selalu kita tak jarilah. Tapi ini dia letak pensel cucuk mata, buta. Right? And then, so plaintiff, family plaintiff ambil tindakan terhadap Government of Malaysia kerana cikgu tu gagal dalam menjalankan tugas dia sebagai penjaga. So dia telah dikatakan ada duty, dia boleh nampak bahayanya student-student dia kalau tak dijaga akan membahayakan diri mereka. So dalam keadaan dia dah ada duty, sama ada dia dah breach that duty or not. So bila dikatakan sama ada dia breach of duty, the first thing kita kena identify adakah standard, apakah standard yang dipakai untuk seorang cikgu di dalam kelas. Adakah dia kena monitor ataupun tidak? Setakat mana kalau dia kena monitor? Kalau monitor tu sampai to the extent that tak boleh berlaku benda yang berlaku, maka dia telah breach the duty. So dalam keadaan ni, court kata dia punya standard of reasonable man untuk mana-mana cikgu dalam Malaysia, waktu dia mengajar, dia tak akan dapat beri tumpuan 100% kepada apa yang berlaku dalam kelas. So, bila dia tak boleh nak bagi perhatian yang penuh, standard dia telah tidak dipecah lah. Sebab dia tak melakukan sesuatu yang
lain daripada tugas dia. Okay. Dia tugas dia untuk menasihat budak-budak, untuk ambil punishment budak-budak. Tapi dia tak boleh nak monitor budak-budak tu sampai the whole time di mana dia berada dalam kelas. Okay. Say for example, the teacher dia kadang-kadang kalih untuk nak lukis ataupun tulis dekat blackboard. So bila dia berada dalam keadaan tersebut, dia tak boleh nak monitor perbuatan budak-budak. So dalam keadaan ni, court kata dia tidak breach dia punya standard. Ya. Walaupun dia boleh nampak kemungkinannya budak-budak akan berlaku budak-budak akan nakal. Ya, dia dalam kes ni dikatakan dia ada duty, tetapi dia tak breach that duty. Ya. So, kenapa dia tak breach? Mana-mana cikgu dalam mana-mana sekolah di Malaysia tak akan nampak, tak akan boleh kontrol. So dia tak pernah dia tak breach that duty walaupun dia ada duty. Soalan? Latifah nak tanya soalan? Okay. So yes, anyone? Muhammad Raihan, dia juga kes yang sama berkenaan dengan cikgu dekat sekolah, right? So Jumaat punya kes, cikgu tak bersalah, tak kena bayar ganti rugi. Tetapi dalam kes Raihan ni kena, ya, because dalam keadaan sekolah di mana cikgu menjaga kanak-kanak, dia telah gagal menjalankan tugas dia sebagai cikgu, di mana dia kena monitor budak-budak, dan budak-budak dalam keadaan ini dia menjalankan gardening class, ya. Subjek adalah subjek apa orang panggil dalam sekolah tu untuk gardening, ya. Apa nama subjek tu? Saya tak ada anak, jadi tak peduli. Kemahiran something. So katalah dalam keadaan dia tahu di mana budak-budak akan pegang cangkul, pegang penyakar, pisau tajam, you know. So dia kena anticipate, ya. Dan dia kena langkah berjaga-jaga dia lebih tinggi. So dalam keadaan ni court kata memang dia ada duty sebab budak-budak tu dekat dengan dia, dan dia sepatutnya nampak bahawa sekiranya dia tak buat perhatian yang lebih, maka sesuatu kemalangan akan berlaku. Duty dah ada. Cumanya breach. Sama ada dia breach ke tidak. Dan court mengatakan bahawa reasonable teacher dalam keadaan ni, dalam keadaan mengajar budak-budak untuk pegang cangkul, penyakar, pisau-pisau tajam, akan lebih berhati-hati. So, dan mereka tidak membenarkan budak-budak bermain dengan barang-barang bahaya tu. So dalam keadaan ni cikgu telah gagal menjalankan tugas dia, maka cikgu bertanggungjawab, ya, sebab dia dah breach that duty. Okay, so ada banyak kriteria yang level of intelligence, sama ada you kena ada intelligence ke tidak, ya. And then kalau you are a professional expertise, you know, dalam satu-satu keadaan. Kalau professional macam mana? Standard dia bawah macam orang biasa ke ataupun macam mana? Lilis? Doktor, Ya. I think Saya rasa macam yang doktor tu kot. Doktor macam mana? ya ada one case yang doktor punya case tu. Nak remember. Dia macam sebab dia kan dia kira expertise kan. So dia kena level yang orang yang specialize dalam benda tu lah. Okay, so jadi you compare diri you dengan doktor, standard you dengan standard doktor, adakah dalam skala graf, ya? Graf dia level kan, kita 50% pass, 49 fail. Level dia duduk ada 50% untuk orang biasa. Kalau professional duduk ada level berapa agak-agak?
It should be higher lah kan? Higher, bagi standard you agak-agak markah apa? I'm not sure doktor. Kalau you buat master dengan you buat degree, passing mark lain tau. Dalam Ya. master, dia master dia kena dapat 80, 70 ke atas. Yeah, because their level higher lah kan? Yes. Level So, in other words, bila berdepan dengan profesional, level dia dalam lebih kurang 70% ataupun 80%. So, jadi bila seorang profesional, dia melakukan sesuatu yang boleh dikatakan ada 65%. Okay? Di tahap perbuatan dia jatuh pada 65%. Maka 65% itu adalah breach kepada profesional tersebut. Sebab standard dia 80. So, bila dia melakukan sesuatu yang 65, maka dia breach. Tetapi 65 pada orang biasa adalah above 50%. Sebab, can you imagine line tu ada line pada 50% kan? Kalau 65, dia dah atas daripada 50%. Tapi kita tak kira dia sebab kita kira dia sebagai profesional. So, standard untuk profesional ada berbeza dengan standard untuk orang biasa. Contoh kalau driver, kita ambil driver biasa dengan driver profesional. Driver profesional dekat dalam circuit lah. Circuit Sepang F1 tu, dia ada standard yang tinggi sebab dia orang semua adalah profesional. Dan duty dia adalah lebih tinggi as compared dengan kita orang biasa yang bawa di jalan biasa. So, depending of the skill of that person. Baik doktor. Ya. Question. Dia ada I baca satu case tu. Dia yang apa ni? Learner driver tu kan yang langgar. Good. Kenapa dia dikira apa ni? Case dia dikira. nature sebab dia kira cakap last kali kok cakap dia sama je macam driver-driver lain. Okay. You nak tanya mengapa dia jadi macam tu Ya. Okay. Macam tu. Bagus. Nature ni, kalau kita tengok, dia di mana fakta case dia, facts of the case, is that dia nak belajar kereta and then dia ajak member dia, office mate ajarkan dia. So office mate ada sebelah dia bawa kereta and then dia tak boleh control kereta, langgar lampu, tiang lampu and then member dia patah kaki, something like that. Patah kaki tulang pinggul, something along that line. So jadi kawan dia saman dia. So bila kawan dia saman dia defend, dia kata you voluntary non-fit injury lah. Nanti kita belajar dalam the third part lah. Okay. Itu on damage so voluntary non-fit injury, dia kata you volunteer untuk injury tu. Siapa suruh you setuju untuk nak ajar I? So you consent kan? Bila you consent, you nak claim. Pasal apa you nak saman I? So orang tu yang kawan dia kata tak. Dia kata you masih ada duty dekat saya. So memang ada duty. Jadi bila question of breach, duty tu memang ada. Sebab proximity and possibility dah ada. Kan kalau you bawa kereta, you kena nampak bahawa orang yang dekat akan mungkin terkena dengan you punya perbuatan dan orang tu memang dekat dengan you. Okay, ada dekat dengan possible. You boleh anticipate. So duty dah ada. Cumanya bila sampai dekat damage, breach ni, macam mana nak identify? Sebab standard pada orang pembawa kereta, kita nak identify standard untuk membawa kereta yang baru, untuk pembawa kereta yang dah lama, untuk orang cacat, untuk orang mabuk, untuk orang biarlah macam-macam orang kan yang bawa kereta ni. Okay. Yang kita nampak clear tu macam orang cacat, bila dia letak dia punya logo cacat tu, and then kita tengok orang ambil ubat, ada yang ambil minum arak,
So these things, adakah standard dia orang sama? Okay, orang terutama sekali orang yang baru belajar dengan orang yang dah lama. So jadi dia ni, mentorship ni, dia kata tolonglah saya ni baru belajar, standard saya sepatutnya 30% instead of orang biasa 50%. Okay. Logik juga kan sebab dia belum belajar kan. Maksudnya bila dia letak P tu, maksudnya standard dia adalah rendah sepatutnya, ya. Compare, itu argument dia. So jadi bila sampai kat court kata mana boleh macam tu. Kalaulah kata standard tu semua berbeza, so jadi sebagai court dia nak kena identify you siapa dapat beza kan antara sehari dengan sejam dapat lesen, sehari dapat lesen, 10 hari dapat lesen, sebulan dapat lesen. Kalau macam tu, macam mana kita nak identify law tu berbeza-beza untuk orang yang berbeza-beza. Orang yang cacat nanti claim pula kan, standard dia lain. Jadi orang cacat pun ada banyak cacatnya. So jadi cacat merubah jadinya law. Jadi bukan tugas undang-undang untuk ataupun tugas court untuk identify standard tu kat mana. Kita tak boleh tanya, since tadi professional tinggi kan dengan ordinary person. Kita kena tengoklah orang yang tak tahu, kita ambil standard yang lesser. So court kata tak boleh, ya. Kalau ini bukan tugas court, tapi argument dia lain sebenarnya dalam kes tu untuk court nak bezakan. Court kata kalau you langgar harta awam, you kena bayar ke tak? Amalina. Sir, ulang balik. Kalau you langgar harta awam, okay, you kena bayar tak? Mesti kena bayar. Kenapa you kena bayar? Because it's a public property. Kalau you accident langgar tiang apa-apalah tiang, you surely kena bayar. On what basis yang you kata you kena bayar? Yang dia orang boleh paksa kata you kena bayar? Because it's a public property. Tak, Means tak. it's belong, bukan? Kena ada reason. Ingat, nobody is to ask you, to force you to pay if there is you boleh dipaksa dengan syarat. Ben Nazir? Lilis nak jawab. Boleh tak orang, ya Ben Nazir? Boleh tak orang Saya setuju dengan Kak Amalin, it's a public property and we have betul. obligation on it. I boleh kata you public property, you bayar. So you akan kata Sir. Mungkin kalau you boleh buktikan yang you yang salah langgar pole tu dan pole tu bengkok ke, patah ke, if the other person can actually prove that it's your fault. Kalau you boleh count, I think lah, this is my opinion. Kalau you boleh cakap yang no, benda tu memang dah report ke, then it's gonna be another thing. Tapi dia boleh, if only they can prove and provide enough evidence that you yang langgar dan you yang bayar. Okay, good. Tapi you tak menjawab soalan. Soalan dia ialah, kalau orang kata you kena bayar, you akan argue apa dia? Kenapa? Sengaja. No. Sengaja. Kalau ialah dia nak, kalau dia nak saman you ataupun dia nak paksa je, on what basis yang dia boleh kata you kena bayar? Kesalahan undang-undang. That is what I'm Cuai looking for. negligence. Tak, bukan cuai negligence, undang-undang. There is a law that says nobody can ask you to pay or to do or to whatever, unless they boleh prove that there is a law. Kalau polis kata awak salah, cik salah section berapa, akta apa. Okay? Nobody, anyone in this world cannot force you to do something if they have no law that can
prove to you this is the law, you have to do this. Ingat, this is general statement now. Any one of any authority, if they were to impose on you something yang you kena buat, apa dia punya law? You tanya balik. Kalau orang kata kena semayang, apa dia punya law? Kita ada Al-Quran, surah sekian-sekian. They must come up with evidence. Nobody is to force you to do something without proving there is a law. Kan? So ingat, this is for general use. Nobody is to force us to do anything. Ya. Kalau dia kata anda tak membayar, so ikut perjanjian. Apa perjanjian? Ikut akta kontrak. Apa akta kontrak kata? Kalau anda tidak membayar installment, awak kena, saya nak tarik kereta. Atas apa hak you nak tarik kereta? Anda telah beri section sekian-sekian dalam akta hire purchase. Okay, so everything dalam Malaysia ni, dalam dunia ni, nobody can do anything without law. Okay, so saya nak potong you punya elektrik sebab you tak bayar elektrik. Atas apa kuasa you nak potong elektrik? Oh, saya ada kuasa. Tunjuk kuasa you. Akta apa? Akta tenaga elektrik ataupun akta TNB ke apa ke, section berapa, anda sekiranya tidak bayar notis lepas 3 bulan, maka kami ada kuasa untuk nak terminate. Semuanya berada dengan akta. Okay. So kalau you ada kontrak, nak terminate, akta kontrak. Okay, dalam akta kontrak, dia akan go back lah. Everything that you learn is just a selected area of law yang di mana di-introduce kat you. There are so many other laws yang you tak belajar. So semua benda yang berlaku dalam dunia ni atau kat Malaysia ni tak boleh berlaku tanpa undang-undang. Ya. Ada law yang membolehkan, ada law yang menghalang. Okay, perbuatan. So the same thing dekat Nethership. Nethership kata, court kata, look, logic is bila you langgar mana-mana harta awam, perlukah you bayar? Mestilah you bayar. Atas dasar apa you kena bayar? Atas dasar ada undang-undang yang mengatakan sekiranya barang awam rosak, maka you adalah perosak tersebut mesti menggantikan. Itu ada akta. Ya, ada kalau tak akta pun dia subsidiary legislation. Okay? Undang-undang bawahan ataupun undang-undang yang dipas kepada municipal. So municipal, kalau kita ada majlis MBSA Shah Alam, so kalau you langgar something yang ownership dia ada dekat majlis yang di bawah kerajaan negeri, maka majlis bertindak atas dasar undang-undang yang diberikan kuasa undang-undang. So dalam kes ni Lord Denning dia kata, cuba bayangkan saya kalaulah kata saya sebagai hakim, apakah kuasa saya untuk nak buat undang-undang? Kalau berbandingkan dengan kuasa yang diberi melalui akta. Boleh jawab tak itu? Kalau lawan antara kuasa law yang di-create oleh mahkamah, ini MLS dia dah buat, dengan kuasa yang telah dibuat oleh parlimen. Parlimen lawan dengan court. Siapa akan menang? Parlimen. Parlimen. Fitri. Fatihah kata court. Betul? No, I say parlimen. Parlimen juga? Parlimen juga. Okay. So nampak kalaulah bertembung antara kuasa membuat undang-undang, kuasa mutlak adalah kepada pembuat undang-undang, which is parlimen. So mahkamah memang buat undang-undang, tetapi dengan keadaan tidak ada undang-undang yang telah dibuat terlebih dahulu oleh parlimen. Right? So dalam keadaan ni,
Dia kata kalau you leadership, you langgar public property, you kena bayar kan. So ada undang-undang kan. So kalaulah undang-undang tersebut dah ada, memang mengatakan you kena bayar, bolehkah saya sebagai mahkamah untuk keluarkan sesuatu undang-undang, sebab saya dalam kes ni kes tort kan. So tak ada undang-undang tort yang ditulis dalam bentuk akta. So, jadi saya kena bagi keputusan. Keputusan saya mestilah selari dengan orang yang membuat undang-undang itu sendiri, iaitu parlimen. Saya tidak boleh bercanggah dengan parlimen. Kalaulah kata saya keluarkan undang-undang, kata oh tak apalah, you tak payah bayar lah. Sebabkan you telah cuai, kawan you sakit, jadi saya kata tak apalah, kesian dekat you baru start, so saya tak payah arahkan you bayar. Adakah keputusan itu akan bertentangan dengan keputusan parlimen yang mengatakan bahawa you kena bayar bila you langgar harta awam? So dia tak boleh bercanggah, dia kena selari. Ya. Undang-undang yang dibuat oleh hakim perlulah selari dengan undang-undang yang telah dibuat oleh parlimen. So itu logik, itu ratio decidendi Lord Denning bagi. So Lord Denning juga mengatakan bahawa kereta ini orbital lah. So kereta adalah satu benda yang bahaya. Ya. Kereta adalah satu jentera yang bahaya, yang kita tak boleh main-main. Kalaulah kata you duduk start engine dan kalau you duduk dalam gear, dia akan terus melompat. Dan orang yang duduk kat depan, budak-budak ke, kucing ke, orang ke, siapa ke, memang akan mati ataupun injured by the act. Sebab pada hakikatnya, kereta tu memang benda bahaya, jentera yang bahaya. So jadi, kalaulah kata bahaya, maka mahkamah tak boleh membenarkan bahawa seseorang direndahkan dia punya standard. Okay, standard adalah tetap ada. Tak kira sama ada you baru 10 minit dapat lesen ataupun you baru yalah dia dah ada lesen tapi dia nak start nak memandu apa semua. Kalau dia tak ada lesen dah, itu lagi satu cerita lah. Okay. Tapi assuming kata dia ada lesen, cuma dia tak cakap saja, that is considered as breach of standard of duty. Ya. Yang tadi tu, yang 84 tu, itu budak ni kira apa, Hazmi ke? Hazmi? Oh. Hazmi yang tadi yang nombor tu nak masuk tu Hazmi saya nama. Oh. Hazmi dia tak try masuk lagi tak boleh sebab dia kata dah kena remove. Dia kena remove sebab dia tak identify. Saya tak boleh lah tentu kan. Sebab semua nama you all, kalau you nampak kat sini, you boleh nampak kan semua nama ada kan. Tapi dia kena login guna dia punya Gmail lah. Okay, nanti saya cakap. You just message kat dia. Ni Rosli yang cakap tadi kemahiran hidup. Right. Boleh nampak leadership punya situation. So, court kata tak boleh lah nak identify sebagai seorang yang baru belajar. Kalau macam tu gemuk lah, semua orang akan claim kan. Saya ada sini, saya kena, standard saya kena slow, kena bawah lagi 40, ada yang 45, ada yang 30. Jadi bukan tugas law untuk nak cater siapa you. Dia akan tengok adakah perbuatan you pada tahap yang standard dia macam mana. Reasonable man punya standard ialah pada reasonable man, orang yang bawa kereta mesti ada standard yang sama. Boleh nampak? So, that is the case of leadership. Fatihah? Fatihah okay? Ya, kalau you nak tahu benda ni, leadership ni, you kena memang nak percaya tak akan cakap detail about what happened. Okay, kalau you tengok sini, the plaintiff was teaching the plaintiff defendant to drive, later negligently hit a lamppost. Learned driver must drive in a manner that driver of skill, experience and care, and his incompetent best is insufficient. Maksudnya ini summary saja. Kalaulah kata you nak tahu betul-betul, you kena masuk type in leadership dengan Wesson ni,
Western ni dekat Google dan you baca dia punya case. Okay, apa yang judge kata. Because kita ingat benda yang sama, tort ni diajar untuk budak-budak non-law. Okay, ada budak-budak yang non-law akan belajar tort. Sama dengan apa yang you belajar. Case natalship pun dia akan belajar. Tapi dia orang tak perlu go further. They just ambil prinsipal asas je. You as a student of law, kita kena sampai ke level di mana kita tengok dia punya ratio densi-dandai. Okay, kita tengok actual case, kita kena go to the extent of understanding why the court kata is a breach of standard of care. Jadi pada asasnya kita tengok buku ni is just superficial saja. Ini cuma luaran saja. Ya. Kalaulah kata sebenarnya kita sebagai student law kita kena go detail in that. Ya. So that is kita punya lacking lah ya. So banyak sangat yang nak kena cover, but still you have that apa orang kata? You have that you are supposed to study lah. Yeah, you are supposed to study to the extent. Yeah, not waiting for the lecturer to give everything. Yeah. You should be able to have that inquisitive nature, then you go in and investigate. Okay. Kalau you nampak, kenapa? Then you do your own investigation. But for the sake of discussion, it's okay. Yeah, it's okay for you to ask. Then I will to explain. Okay. So dalam keadaan ni kita ada health authorities, and then it depends lah. Itu ini ingatlah, bila Nurcahaya dia buat 1, 2, 3 ni, maksudnya dia bagi general principle saja. Ya, general principle yang asas ni dia bagi reasonableness tu, ni reasonableness test tu dia akan bagi, right? Dia akan bagi meaning of reasonableness. So, bila dia dah bagi, you sepatutnya dah faham, dia bagi juga dalam keadaan lain, ya. Level tu macam mana? Okay. Adakah dia melalui perfect man? Macam mana? So kalau kita tengok professional macam mana? Right? So dia akan buat discussion. Kalau lah kata dia ni profess expertise, right? So macam mana standard dia? So kalau lah kata you pergi kereta tempat repair kereta dia kata pakar ataupun pakar kunci atau pakar repair kereta. Dia sendiri kata pakar. Terus dia punya standard naik. Sebab dia mengaku kata dia pakar. Kenapa pakar ni standard dia lain? Sebab bukan setakat dia punya profesional. Apa yang common sense yang kita boleh nampak? Amalina? Yes, sir. Standard dia untuk orang yang mengaku kata profesional ni, kenapa logik dia punya standard atas? Kalau kita 50%, dia 70%, 80%. Okay, sebab the professional should know better than the rest. Contoh, if a media practitioner, for example, a media practitioner, they have their ethics and if they are a professional journalist, sorry saya batuk sikit hari ni. Tak apa. Kita bagi Sarah pula. Tadi saya nak jawab. Okay. Okay. Contoh, if a media practitioner and that person is a journalist, then they are bound to their ethics, code of ethics. They have a canon of journalism, media code of ethics and such. So when they have all that, they should know better than the rest. And that's why the standard is higher, because they are bound to some kind of the code and ethics. So they assuming that they know more because that's their profession. Hence, they are a professional who's working in that field. Okay, good. Thank you. Sorry about your condition, Fazira. It's okay.
Aha. Allah, tak clear. Sarah pula. Tak apa, Fazira, your voice out. Kita ambil Sarah pula. Internet saya unstable. Kalau Yes. Anyone? Kalau I rasa sebab dia dah bound dengan professional punya law, which is itu dah dia punya work, so he should knows better lah. Kenapa Macam dia kena dia dah ada oath kan? Just because dia jadi professional, dia kena ada standard. You dah belajar law, you akan ada standard yang tinggi. Is it fair? Is it fair for professional to have that standard just because they learn? You sekarang ni you belajar tau. You belajar semata-mata untuk nak kena responsible lebih daripada orang lain. You have to be careful of what you say. You have to be you have to be careful because your standard is professional. Ya, Fatia? Bukan responsible lebih berbanding orang lain, but more macam in dispute lah. Orang lain macam kalau lawyer, mereka lebih tahu kan tentang bidang ni. Lebih tahu, okay. So kenapa dia just because dia lebih tahu dia kena responsible? Ya, macam dia like a doktor lah kan, kalau macam dia buat kesalahan, sedangkan dia tahu benda tu kan, so it is negligence lah. Betul. Tapi kalau you jadi lawyer, orang nak saman you, is it fair for you to be saman just because you know the law? Sir. Yeah. Christina, yeah. Okay, in my opinion lah, it's because macam memang people will rely on you punya advice but they know you are a certified professional. So that's why memang usually these professionals they cannot simply give you advice tau, sebab memang usually laymen they will believe whatever you say even if it's wrong or even if it's right, sebab macam sebab you're certified lah. Certified, okay, good. Kan? And you can be made liable for wrong advice. Okay, advice is given free or not? It can be given free, tapi macam even tak tahu that one I'm not sure. Tapi I rasa macam kalau you simply bagi advice ke orang even outside of your work punya office hour kan, you just simply advice, tapi orang tu tahu you are a lawyer, so of course they will believe in you. Yeah, okay. But the if it's official, then who do you trust in terms of macam mana? I nak tanya, I expect someone bagi answer. Dia punya logic is very simple. Is that professional dengan orang biasa, dia orang charge lain. Doktor dengan doktor professional, doktor biasa, GP, kalau you pergi, dia charge you RM40 je. Kalau you pergi professional, doktor, dia akan charge you RM400. Beza dari segi dia punya standard. Meaning professional akan charge duit banyak lagi. So that is the reason, the common domination of reason, okay, dominator of reason is money. So professional akan kena responsible lebih sebab dia charge lebih. That is why kalau you pergi dekat pakar, dia akan charge you lebih. No, the moment you nampak pakar, you tahu dah you kena ada duit dalam poket. Okay, that is the difference between the standard. It has to be high because you have to pay high. You know, it's logical. Because you go to a lawyer kalau nak buka file dah 2,000. You know, you tak ada main ratusnya, you main ribu. So why they are to maintain that standard? Because they are charging people high fee. So they have to pay. They have to have that standard. You know, kalau mana-mana professional pun, they are charging high. So their standard is also high. Boleh nampak, Fatia? Doctor, sorry. Kalau talking about doctors kan, macam bukan all doctors should be responsible atas negligence they commit. Yes.
Ya, walaupun bayar berapa sekalipun, kalau mereka lakukan negligence, then they should have be responsible lah. Kalaulah doktor, kalau you bandingkan doktor dengan professional doktor, dia orang charge lain and their standard is different. Kalau doktor, kalau the moment you jadi GP, doktor you dapat pentolehan daripada Kementerian Kesihatan sebagai doktor, right? So hari pertama you buat masuk praktis, you tak boleh kata saya punya praktis is just one day, so my standard is lower. Okay, sebagai doktor biasa, standard you tak kira sama ada you 20 tahun experience doktor biasa ataupun satu hari doktor biasa, kesilapan yang berlaku, maka standard sebagai doktor adalah sama. Okay, tak ada beza di situ. So standard yang kita bayangkan, orang biasa 50. Doktor dia dah naik dah 70 sebab doktor kan. Tapi kalau dia professional doktor, professional doktor, pakar bedah, dia akan standard dia dah jadi 80-90%. So dia tak boleh buat silap. Dia nampak tak? Berbeza standard tu. Tadi kita dalam standard yang berbeza dalam 70 untuk doktor biasa, kita tak boleh ada 71, 69. Tak boleh, kita ada 70 saja. So 70 adalah satu kayu pengukur yang standard, di mana kita boleh identify sama ada doktor punya perubatan jatuh pada 68% ke, 69 ke atau 71 ke. Kalau 70, okey. Kalau 71, okey. 69, fail. Right? So there must be a demarcation. Itu yang nampak dalam lettership tu. Lettership pun sama. Dia tak boleh kata orang mabuk, orang cacat, orang ada mengantuk, orang yang baru belajar, orang yang dah lama. Jadi semuanya standard sama. Ya, dia mesti 50. Dia tak ada 49 untuk orang ni, 45 untuk orang tu. Tak boleh. Because the standard is to have commonality, meaning a common standard that is being applied. So you boleh nampak, the standard, siapa yang set standard? Professional yang set standard. Kita tengok dalam case Bolam ni. Ada. Kalau you tengok, ni tengok standard of child, macam mana dia punya standard. Okay. Kalau lah kata yang Bolam tu, kan dia kata, you breach that standard. Hari tu kita dah discuss kan Bolam? Ada tak kita discuss Bolam? Ada, sir. Maksudnya dalam kes Bolam tu, dia kata dekat doktor, yang you ni, you tahu kan kalau elektrik masuk dalam badan otak saya akan badan saya menggeletar. Takkanlah you tak ikat saya. Kenapa you tak ikat? Kalau you bagi tahu tak ikat, kalau you ikat, okeylah, tak bergerak. And then you tak dah tahu kata badan saya akan menggeletar, kenapa you tak letak drug? Bagi saya relax sikit. Tak. Doktor kata tak. And then yang pertama, yang the one yang dia kata ni, dia ada 3 lah. Satu tak strap, satu tak bagi drug. And then satu lagi is not to inform him. Kalau you bagi tahu kat I, kata badan I akan jadi macam ni, kemungkinan badan tu menggeletar sampai mungkin patah tulang pinggul saya pun tak nak ambil buat treatment ni. Tapi you tak bagi tahu. You salah. Based on 3 ni. Doktor kata, minta maaf lah. Dia tanya doktor mana-mana yang buat treatment ni, semua dalam mana-mana hospital pun tak akan kata kami perlu buat bagi inform, kena strap, kena bagi drug. Tak ada. Ini standard kami. So bila pergi kat court kata, logiknya you kena bagilah kan. Tapi doktor kata, pasal apa logik je kami based on logik, standard kami lain. Mana-mana hospital yang buat treatment ECT ni, tak akan buat benda-benda tu. Kalau ada yang buat, dia orang lebih dia atas. Maksudnya, kalau standard dia ada 80, ya, untuk treatment, doktor yang buat treatment ECT ni, electrical convulsive treatment tu, so dia punya standard tu kalau dia buat lebih daripada standard dia 80, dia buat 85, itu tak apalah, dia buat lebih. 1% atau 10% daripada industri, doktor-doktor yang buat macam tu. Takkanlah itu sebagai standard saya.
Saya ambil standard orang yang biasa lah. Ingat keluk tu, saya tak boleh dah ambil orang yang keluk yang ke arah belah kanan. Orang yang terlebih-lebih. Ada yang buat standard macam tu, yang ikat, bagi draft. Memang ada, tapi itu bukan standard. Standard pada majoriti kami yang lain-lain ni tak buat. So, di mana salah kami? Di mana kami breach the standard? So, mereka ada dekat 80 lah. So, court tak boleh buat decision. Court kata, kita tengok industri kan. Majoriti industri buat apa? Tak bagi draft, tak strap, tak bagi inform. Itu adalah standard lah. So that is the decision that is in Bolam lah. So itu menjadikan satu kayu mengukur untuk semua profesional dan telah dipakai untuk semua profession. Ya, sama ada law, sama ada engineering, sama ada architecture. Ya, semua orang yang profesional ni dia kata, excuse me, kami industri tak buat. You nak salahkan kami, memang kami ada tanggungjawab, memang kami ada duty. Tapi duty kami setakat tu je. Kami tak breach pun. Kalau you kata kami breach, apa yang kami breach? Itu standard kami. So itu telah menjadi satu defense yang kuat untuk semua profesional. Jadi lepas daripada tu court kata ni tak boleh jadi. Court ni tugas dia nak bagi justice kan. So kalau lah kata dia nak biarkan standard tu macam tu, you cuba bayangkan 10, kita ada 18 orang dalam ni. 17 orang you adalah professional. Right? Adakah you nak raise that standard daripada 70% kepada 80%? Ada tak you nak raise the standard of practice? Saya sebagai orang luar, saya nak ambil nak buat sesuatu kepada nak ambil servis dengan you all. Adakah you akan pada logiknya akan raise the standard? Siapa yang nak tanya? Rosli? Lee? You nak raise the standard tak? Rosli? Rosli Dalil. Ya, Rosli. Soalan saya ialah, semua you all ada professional. Ya? You all professional. Do you want to raise a standard? Lee kan orang, both mic is open. Lee? I would raise. You would raise. Okay. What will happen when you raise? Nora? What will happen to the rest? You are just a minority, right? Kalau nak raise semua orang kena raise. Adakah you akan raise standard you? Adakah raise standard ni maksudnya adakah you nak jadi lebih bertanggungjawab? Ada yang kata ya, tetapi kita nak raise the standard daripada 70 ke 80, semua kena setuju sebab majority we are looking at the majority of the professional dalam group, dalam practice tu. Pada hukum akalnya, tak akan siapa akan mengaku kata, jom kita ramai-ramai raise the standard. Kenapa you nak kena bagi jadi diri you dalam masalah? You know, you ikat diri you dengan mengatakan, okay, kita akan buat lebih better. Nobody want to do that because kalau lah kata you buat kalau semua orang dah increase the level, you tak ikut, maka you akan jadi lower than the standard dan bahaya. Nobody wants to do anything. Yeah. Professional kalau nak suruh dia orang raise the standard, susah. Dia nak kena tunggu dia punya badan regulation dia orang. Okay, kalau macam doktor, kita MMC. So kalau nak suruh MMC nak buat satu circular, kata standard sekarang kena jadi sekian-sekian.
Mati hidup balik tak mau sebab MMC juga sebagai doktor. Adakah dia sengaja letak diri dia dalam keadaan yang membahayakan bila dia boleh disaman oleh orang luar? Ya. Pada hukum logik ni, nobody is going to raise their standard. Mana-mana profesional dalam mana-mana badan sekalipun, susah untuk dia orang nak raise their standard. Jadi court kata ini tak boleh jadi. Kalau dibiarkan, mereka akan melakukan sesuatu yang akan mendatangkan negativity towards society. Right? Jadi standard ni telah diambil alih oleh court. Dia kata engkau orang professional, yeah, you are professional in your area, but when it comes to justice, when it comes to fairness, we are the one who knows what is justice. So we are the one that raise the standard. So jadi balik kepada kuasa tu diberi balik kepada court untuk court naikkan dia punya standard. So jadi kalau dulu you sebagai profesional 70%, sekarang disebabkan court yang ambil alih, court kata bukan 70, 80. So the court yang buat standard baru. Jadi bila court buat standard baru, terjadilah sekarang perbezaan antara Bolam dengan praktis kita sekarang. Kalau you pergi mana-mana operation, mesti dia bagi informed consent. Maksudnya dia akan bagi tahu kita akan buat operation sekian-sekian, kita letak ubat sekian-sekian. Walaupun you tak tanya, dia akan cerita you daripada A sampai Z. Itu dia punya tanggungjawab. Itu dia punya duty, standard. Ya? Dia punya standard. Kalau dia tak buat standard dia, maka dia dah breach dia punya standard. Okay? Kalau nak harapkan doktor nak suruh bagi information, mana doktor? Dia ada buat, kalau you baca, dia akan ada, kalau you Google lah, doctors knows best rule. Ya, doctors knows best rule is the rule yang mengatakan we are the one who are doctors. We know what is right, what is wrong, what is best for you. Okay, so if you say that the treatment is X, maka X is the best. You don't question us. Okay, we are the one that goes for study for 6 years, 7 years to become a doctor. We know what we want to do. So you keep your mouth shut. Itu dulu. In 1960s, 70s or 80s, kita tak ada hak untuk nak dialog dengan doctors. Kita tak boleh nak tanya langsung. Yeah, just ikut je. Dia akan tanya, siapa doktor? You ke I? Okay. Tapi sekarang ni dia tak boleh dah nak kata you ni patient ke I ke patient. Siapa doktor? You doktor ke I doktor? Dia tak boleh guna argument tu lagi dah. Because standard dah dinaikkan oleh mahkamah. Di mana mahkamah kata kalaulah kata you sebagai doktor nak buat operation, you kena bagi informed consent. Maksudnya you kena minta dia punya signature. Sebelum dia minta dia punya signature kepada approval, you kena bagi inform dulu segala-galanya tentang operation tu. Kemungkinan kesakitan, keilatan kekal, kemungkinan you mati berapa persen. Kalau you nak tanya apa saja, doktor kena layan sekarang. So doctor knows best rule dah tak dipakai. Dia ada informed consent standard. Ya. So nampak tak di mana court yang membuat keputusan standard tu akan berada di mana. Dia bukan tengok majority lagi. Okay. So majority of judges, dia tengok standard of all judges, dia akan cari justice yang terbaik. So dia as majority, dia orang yang buat standard sekarang. Soalan? Okay, ni Bolam the case of Bolam, dia tak cerita banyak. Tapi dia ada, nampak tak dekat sini ya, dia punya ni direction to the jury. Waktu tu ada jury lagi ya. So macam mana ya dengan keadaan-keadaan macam ni, dia ada dia punya standard ya. So dia punya argument lah, ratio decidenda dia. Okay, so you baca dalam ni nampak White House, pemakaian sideways, semua ikut the rule Bolam test. Tapi kita tengok dalam Malaysia punya case ya, Chin Kiao and government Malaysia,
dia mati disebabkan dia pergi ke klinik. So High Court said that doctor had been negligent. It was expressly written in the patient card that he was allergic to penicillin. So kita tengok Elizabeth Khoo, and then kita tengok last kali Fu Fiona. Dalam Fu Fiona punya case, I don't know whether it is here or not. We have the daring of our courts or judges. They dare to say that you have done your breach of duty because the standard must be higher. Walaupun you boleh guna argument kata, you tak boleh lah apply that standard to us because it is not practiced by us. No, we are professionals. Who are you? You just judge. We know we are expert in our area. But the court says, no, it is in the respect of justice. Yeah, justice is our expertise. So the court says the standard is going to be higher. Ini nampak, ni ada the full reception of Whitaker case, Whitaker dekat Australia. The rule whereby court is more daring to make any decision. So kita nampak dalam Fu Fiona. So Fu Fiona, I think we discussed this case previously. Kan dia pergi sakit and then buat surgery, tengok paralyzed terus. Okay. So she complained and then it so happened that waktu tu they are supposed to be three pakar, kena ada 3 pakar. Pakar saraf, pakar yang operate dengan pakar abuse. Okay. So ada pakar yang tak ada, pakar saraf if I'm not mistaken. Pakar saraf is not there. So 3 pakar dalam satu operation. Right? They are supposed to be there. 1 is doing the operation, 2 is monitoring. In terms of takut kalau patient dia kalau bagi drug dia bangun tengah kadang-kadang kita tengok situation di mana patient bangun waktu operation, so akan mengganggu operation tersebut. Pakar abuse mesti ada, dan pakar saraf tak ada dalam tu. He was away. So dalam kes ni court kata you have breached the standard, even though it's not a practice that they have to be there, but in this case, you must make sure that they are there. So it is a federal court punya case. Baca case tu, then you see the logic of why the standard. Because ingat kalau apa sekalipun, walaupun kita tengah nak buat Fu Fiona ni, right? If you are discussing in the chapter of breach, Fu Fiona case ni mesti establish duty dulu. Okay, so dalam mana-mana case dalam buku Nasraya on negligence mesti cover tiga area, duty plus breach plus damage. Tetapi Fu Fiona dibawa dalam bawa dalam topik breach ni semata-mata nak discuss the standard. Tetapi tak bermakna bahawa Fu Fiona ni tak ada discussion about proving duty ataupun tak ada proof on breach, damage. So tiga-tiga elemen mesti ada discussion. Tapi Nasraya tak boleh nak discuss benda satu case untuk tiga-tiga area. Soalan? Okay, risk. Kalau nak kata risk ni macam mana? Adakah perlu kita nak tengok risk? Kita tengok the case of Bolton and Stone ni. Risk ni macam mana? Risk dalam keadaan risk ni kita nak eliminate risk tak? Kalau lah kata risk tu ada, standard dia macam mana? Kalau lah risk dia tinggi, standard dia tinggi ke? Ataupun risk dia rendah, standard dia rendah? Macam mana kita nak identify risk ni pada standard? So ini berlaku kepada kes di mana kita nak tengok magnitude. Magnitude ni maksudnya nak tengok standard lah, setakat mana risk tu kena ada. Katalah probability bola, kalau kita main bola tepi dekat padang, tepi padang tu ada jalan raya. Apakah keberangkalian bola tu keluar dan akan
jatuh di jalan raya di mana orang yang bawa kereta tak boleh kontrol bila nak nampak bola tu jatuh depan dia dan dia akan langgar seseorang. Okay, apakah possibility yang akan berlaku? Probability, kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. So dalam keadaan ni dia kata Bolton Stone ni dia cricket ball tu keluar daripada kawasan. Terlalu kata possibility dia terlampau rendah. Because cricket ball bukan baseball. Baseball dia keluar laju jauh. Tapi cricket ball dia tak laju jauh. Dia tak keluar jauh. Sebab bola dia berat. Bila bola dia berat, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin bila angle dia betul, terus dia melompat keluar. Dalam keadaan ni, tengah dia orang main, keluar dan kena kepala the plaintiff. So, jadi plaintiff saman. So bila plaintiff saman, argument of risk, probability of that thing. Dalam kes tu, dia kata dalam fakta kes tu dibawa ke tengah oleh defendant, dia kata kami dah berapa tahun dah main cricket dekat situ, tak pernah pun bola keluar. Dan kalau pun bola tu keluar, berlaku berapa kali je. Okay, tapi plaintiff lah kata, defendant ni kata, mana boleh kata kami ada standard yang tinggi, di mana pagar yang kami kena buat adalah pagar yang sepatutnya tinggi sampai 20 kaki. Okay, pagar yang kami ada cuma 5 kaki je, standard lah. Standard pagar kan. So, jadi plaintiff kata, you punya salah lah, you breach your standard. Standard, kalau you main benda yang bahaya, dan benda tu kemungkinan akan keluar, maka you kena raise the standard. 5 kaki tak cukup. You kena buat 15 kaki. So defendant dengan plaintiff pergi kat court. Plaintiff kata, kalau walaupun you bagi argument tak pernah keluar pun, dan bila keluar, keluar tetapi minimum sangat. Mungkin berlaku berapa kali, baca case tu, I can't remember exactly the number of times. Ada tak dalam ni? Ada. Only a few number of times ya. Tak salah a few 7 kali ke berapa kali. So plaintiff argue, I tak kira sama ada 7 kali ke apa ke, probability itu rendah. I tak kira. Sebab sekali yang keluar tu kena kepala saya dan saya injured. So you bayarlah. Okay. They owe a duty but they are claiming they do not breach the standard. So bila pergi kat court kan kata, kena tengok keadaan lah. Kalau lah kata di mana ini adalah benda yang very rare. So kalau very rare, untuk nak jadi sesuatu yang boleh injured kepada orang, walaupun kemungkinan ada, right? Kemungkinan dia still ada, tak perlulah seseorang tu atau sebagai orang yang buat game tu ataupun club yang buat game tu, untuk raise the standard, meaning raise the fence to 15 kaki. Sebab bila kalau court buat satu decision, ini especially ini dalam House of Law kalau lah kata House of Law buat decision, semua kes-kes akan guna pakai yang benda yang sama. Maksudnya semua cricket place dekat England semua kena buat 15 kaki. Sebab keputusannya ialah memihak kepada plaintiff. Katalah keputusan memihak kepada plaintiff, maka semua cricket akan cricket punya game kena raise 15 kaki. Dan you kena ingat, bukan yang benda tu raise untuk cricket saja. Dia akan raise untuk football, dia akan raise untuk baseball, dia akan raise untuk golf, you know. Semua game yang akan ada bola yang keluar, maka law dia adalah sama. So, you tak boleh kata, oh ini kita buat keputusan untuk cricket saja. Tak boleh. Sebab you dah buat keputusan untuk cricket dan boleh diguna pakai, macam Bolam tadi kan. Bolam buat untuk medical, professional, tetapi telah diguna pakai oleh lawyers, engineers, architects. So, the same thing will happen here. So, the court cannot go to the extent to impose economic liability to the people, they kena buat balancing lah. So the court is doing a balancing and saying that
though there is a risk, but the risk is minimal, therefore there is no need for us to impose the duty to reach the standard to the certain higher heights. Ya. Soalan? Cuba baca ni. So kalau seriousness of the injury, tengok pula lah macam mana. Dia depending and dia akan, the House of Lords that employer is having a duty to take care. So macam mana dalam keadaan yang bahaya, kalaulah kata you ada pekerja dalam you punya organisation yang buat buat kerja-kerja kimpalan and things like that, right? Adakah you bagi ke tak bagi penutup mata? Logik lah you kena bagi kan, sebab OSHA kata you kena bagi. So in this case, the person yang tak nak pakai, okay, so bila dia satu ni, dia kata even employee with good eyes, two good eyes should be provided with safety goggles. Maksudnya kalau orang yang dalam kes ni dia dah satu mata je dah out, lagilah you kena jaga sebab dia dah mata dia satu dah out. Dan kemungkinan kalau mata dia satu lagi yang rosak, maka dia akan jadi buta. So common sense is for you to create a standard. So nampak tak the court punya intervention untuk letakkan standard. So ingat kita dalam chapter 2 ni is all about standard. So nak ingat Nurcahaya dia discuss satu importance object to be obtained, ya. Soalan? Anyone? Ada soalan? Ni nampak ni kes Mahmud. Seronok kalau you baca and then you investigate. Okay. Dalam keadaan ni, police was not negligent in shooting the plaintiff as the police had reasonable suspicion. Yeah. So it depends on the standard. What is the standard? Reasonable suspicion macam mana? So they have to provide evidence. Yang dalam kes yang di mana polis tembak student ni yang malam dia orang mengejar tu tembak, apa dalam kes tu? They were considered as liable kan? Right? Are they responsible for that? Can't remember. Siapa yang ingat? Kita nak tengok standard So semua kes-kes ni adalah pada discussionnya based on the standard. Okay. Habis. Kalau tak ada soalan, then we have finished the standard meaning breach of duty. Latifah? Boleh tanya soalan? Yes, sir. So kalau standard ni macam mana kita nak identify? Pada ni sebab kita dah habis untuk nak tengok standard ni. Pada rumusannya macam mana? So first kalau kita nak tengok standard, kita kena tengok fact of the case. Kita kena identify sama ada orang tu expertise ataupun tak. Okay, kalau dia tak expertise macam mana? Kalau tak expertise, kita akan guna reasonable man test lah ataupun normal standard lah. Okay, pada semua orang. Good. Okay. Hazmi, so kalau professional macam mana Hazmi? Hazmi? Hello, sir. Yeah. So kalau professional macam mana standard dia? Saya baru masuk tu, sir. Miss a lot dah tadi.
Dia kalau normal people kita tengok reasonable man, tapi kalau professional kita tengok Volume. ya, okay, volume. Maksudnya kita tengok volume the case tu dia tengok apa? Boleh try. Tak boleh tak apa. Tak boleh sir. Okay. So kalau professional kita tengok professional standard ya. Reasonable man, a reasonable professional in that particular practice ya, or industry. So kalau kita tengok professional, kita nak identify macam mana, kita tengok what is the reasonable practice that is being applied by professional in that industry. Kalau kita tengok architect, standard dia macam mana? Okay, what is the practice that is being applied by the architects? Itu pada default. Tapi kalau lah kata court rasakan standard tu adalah lower, which is that professional semua nak maintain that standard, so the court can intervene and raise the standard, yeah, higher and higher and higher. So because nak bagi justice. Thank you Azmi. Right, ada soalan guys sebelum kita nak pindah ke topik baru? Masa ni tak ada sir. Tak ada, okay. Yang lagi satu punya tu, can someone, Allahu Akbar. Ya. We take a break sekejap, 5 minit. Saya nak cari apa? Yang the third one. Do you have any, can someone repost balik apa breach? Breach pula, damage punya dokumen. Tolong post dokumen kita sebab saya ni selalu buka 2-3 tempat Yes, nak cari. So while somebody is looking for the document, any questions that you want to ask? Kali ni saya berbahasa Melayu pula. Okay kot, no? Tapi you all dah ready kan? Semua orang dah masuk ni, dah ready untuk buat presentation on the question macam mana nak jawab? Yang hari tu saya bagi task tu. So, kalau dah post, tolong bagi tahu lah. Kena buka kan. So ini yang breach of duty tu ke? Kita nak tengok dokumen Nocaya on breach of duty. Sebab breach of duty ni dia panjang sikit cerita ni.
Boleh? Anyone? Oh, dah bagi dah. Sorry. Mana dia? Breach of duty. Oh. Okay. Breach. Mana yang damage ni? Tadi breach kan? Siapa yang ada tadi yang last? This is breach of duty kan? Damage. Eva? Yes. Damage. I nak damage. Ada tak? Damage. Sekejap. Breach ni yang ni kan? Guys, soalan ada apa-apa? Oh. Ada. Sekejap. Sekejap saya cari kat lagi satu grup. Allah, saya letak. Mana kita nak buat? Allahu Akbar. Sekejap. Ada tu ada kena. Saya yang scan tu tapi tapi saya punya information dalam phone tu semua dah hilang. Dah hilang, sorry. Sebab saya punya phone mati secara tiba-tiba arwah. Dia mesti ada dekat dengan grup media kan? Saya cari kat grup Dia media. memang, tapi dia tak ada kat grup media sebab di PDF. Ya, ada. Saya cari. Chapter 3. Daripada dulu kan? Tapi yang damages tu tak ada orang yang scan sir. Memang PDF tak ada untuk damages. Ada. Sebab saya buat dengan the other group. Ada. Sana. Dalam WhatsApp dokumen ni tak ada pun. WhatsApp dokumen kita Kalau tak ada, saya scan sekejap lah. Sekejap. Ada. Banyak tu nak kena scan. Sekejap. Damages tu banyak, panjang. Dia yang terpanjang sekali saya rasa. Betul. Saya yang scan tu. Dia, you scan kan? I tahu. Aduh. Main document. Seminar.
Yo. Mana pergi ya? Allahu Akbar. Tak. Mana assessment again? Ataupun kat WhatsApp tu, try Google tu lah, search tajuk tu. File tu ya? Oh, pening. Mana nak buat? Trespass. Ni kot. Position. Kita buat yang UOP punya presentation ni tu. Boleh? Hi guys. Trespass the goods. Siapa yang nak kena buat presentation tu? Rasa semua kena kan? So kita tengok macam mana you jawab soalan lah. I think that is much fruitful for us to do. Ya, siapa kena buat presentation? Ni presentation ni yang kita nak buat ni is not because anything. It's just that it is because nak tengok macam mana you jawab soalan. Because bila tengok tu application dia tak kuat. Okay, can we have anyone who wants to